أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama sekali marilah kita merakamkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadirat Allah SWT kerana telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah lah kita hidup sekarang ini. Dengan nikmatnya lah juga kita bernafas, dengan nikmat jugalah kita boleh berjalan, dan nikmat dia jugalah kita diberikan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, keluarga, kesihatan, dan banyak lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT yang tidak mampu untuk kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha. Seandainya kamu berusaha untuk mengira nikmat-nikmat Allah ini, pasti kamu tidak akan mampu untuk mengirakannya, sebab dia sangat-sangat banyak. Bila kita sebut nikmat Allah ni sangat banyak, kita boleh perhatikan dalam diri kita berapa banyak agak-agaknya kita bersyukur kepada Allah, sehingga nikmat yang begitu banyak itu telah pun kita syukuri. Jadi ini muhasabah untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, agar kita selalu istighfar banyak kepada Allah, berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan istighfar inilah mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, kelemahan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Jadi ini di antara perkara yang seringkali diabaikan oleh kita dan umumnya manusia lah, apalagi mereka yang jarang mendengar tazkirah, manusia yang jarang mendengar peringatan. Kalau dengan peringatan pun mereka menganggap ini sebagai suatu penglipu lara ataupun sesuatu yang tidak memberikan manfaat apa-apa kepada mereka. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita dengan kita mendengar pesanan daripada Allah, nasihat daripada Rasulullah SAW yang menunggu banyak manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita masih lagi membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ihfazillah yahfazkam, ihfazillah tajidhu tujahakam, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis ini mengandungi banyak pesanan, mengandungi banyak pengajaran yang perlu kita fahami. Sebab di dalam hadis ini mengandungi suatu pengisytiharan bahawa yang disebut sebagai penjaga mutlak, pemelihara mutlak adalah Allah SWT. Baik itu Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan penyataan yang jelas kepada kita. Ihfazillah, jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jangan buat larangan-larangan Allah. Yahfazka, Allah akan memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahakam. Bila engkau pelihara Allah, engkau pelihara agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah menjagamu. Di dalam keperluan-keperluanmu akan dipenuhi oleh Allah SWT. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak mohon bantuan, mohon minta bantuanlah kepada Allah. Dan dalam hadis ini Rasulullah menyebut di akhir daripada hadis ini satu pensyarahan juga,
bagaimana sekiranya manusia dan jin semuanya berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita atau pada sesiapa yang ada dengan manfaatnya kecil sekalipun, nescaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat, walaupun mereka berganding bahu, mereka menggunakan segala teknologi untuk membantu kita. Kita tengok tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, orang yang sedang nazak kena COVID-19, ada kawan kami juga yang merupakan pehkas ataupun pekta, pembimbing haji tanah air dan juga pembimbing haji tanah suci Mekah, orang Sabah, umurnya mungkin 60 lebih lah, dia terkena COVID, jadi dia tak sedar, dia tidak sedar diri, jadi memang kita berdoalah, kita doakan agar Allah mudahkan urusan dia. Panggillah doktor manapun, kumpulkan semua kepakaran doktor daripada kalangan manusia ataupun jin, kalau nak katakan macam tu, untuk memberikan manfaat kepada orang yang sedang sakit COVID ini. Tanyalah, cobalah. Kalau memang Allah dah takdirkan dia mati, memang tidak akan mampu doktor pakar bagaimanapun untuk menyelamatkan nyawa orang yang kena COVID ini. Bukan hanya COVID, apa istilah kita, penyakit. Kisah 4 orang di dalam kereta yang kena tidur dalam kereta ni bahaya sebenarnya. Apalagi kalau kereta ni ada kebocoran karbon dioksida masuk dalam kereta, memang dia racun sebenarnya, sangat beracun. Dan didapati 3 orang meninggal. 1 orang masih hidup tetapi dalam keadaan yang memang masih dalam perhatian hospital. Jadi bagaimanapun usaha kita nak menyelamatkan, ambil manfaat maksudnya dia boleh hidup lagi, dia boleh sembuh lagi, dan tidak akan dapat memberikan apa-apa illa ma kataballahu lak, kecuali apa yang telah Allah takdirkan kebaikan untukmu. Walau jitamu ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma kataballahu alaika, kecuali kalau sekiranya mereka ingin memberikan mudarat kepadamu. Ada orang berfikir untuk melakukan kejahatan kepada kita, kemudaratan kepada kita, walaupun sikit, tidak akan mampu, kata Rasulullah SAW, mereka memberikan manfaat apa-apa kecuali apa yang telah Allah takdirkan, tetapkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jufatis suhuf, telah kering, maksudnya sudah takdir itu sudah tetap, ditetap oleh Allah SWT sejak azali lagi, bahawa kita akan dapat rezeki sekian banyak, kita akan kahwin dengan orang ini, kita akan hidup umurnya sampai sini, kita akan dapat ini dan itu, ikut takdir Allah SWT. Jadi dalam hadis ini kita dapat belajar banyak perkara, banyak perkara yang kita dapat pelajari, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang orang ni tidak mampu untuk menahan perasaannya ataupun emosi. Apabila satu takdir berlaku, memang dia sangat marah, temper. Sebab apa? Sebab berlainan dengan apa yang dia inginkan ataupun tidak sama dengan apa yang dia inginkan. Dia kata marah, apalah dia macam ni, apalah berlaku macam ni. Sebenarnya tidak boleh, ataupun kemarahan kita, emosi kita tidak akan mampu mengubah takdir Allah. Itu kena faham. Jadi apa artinya kalau kita marah? Kalau kita menangis darah sekalipun, tidak akan dapat mengubah nasib yang telah ditakdirkan. Sebelum takdir muncul dari hadapan kita, kita kena berusaha, kita kena berdoa kepada Allah. Sebab itulah Rasulullah menyebut, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolongan ataupun minta bantuan, minta kepada Allah. Kita tahu bahawa takdir ini, kita tak tahu Allah dah takdirkan baik buruk kita. Allah dah tahu dah berdasarkan ilmu Allah bahawa orang ini akan dapat banyak ini, kebaikannya banyak ini, keburukannya banyak ini. Dan berdasarkan hadis juga bahawa dia kata dalam hadis ini, la yuraddul qada illa doa, ataupun berdoa atau kama qala, tidak akan dapat mampu ataupun tidak mampu ditolak qada dan takdir ini melainkan dengan doa. Kita berdoa aja kepada Allah. Kemungkinan ada takdir-takdir yang buruk yang akan menimpa kita ni, tetapi dengan doa yang kuat, doa yang kuat sahajalah yang mampu untuk menolak dengan izin Allah. Ini
Jadi jangan pernah berhenti daripada berdoa. Kena banyak berdoa kepada Allah SWT. Kita tengok dalam pembahasan ulama tentang hadis ini, saya nak kongsikan. Dia kata apa? Ada dua cara Allah pelihara dan menjaga manusia ni. Yang pertama, Allah pelihara seseorang dalam urusan kepentingan dunia. Dalam urusan dunia Allah pun pelihara. Dalam akhirat memang Allah pelihara orang-orang yang beriman kepadanya. Seperti memelihara badan, memelihara hartanya, agar tidak dicuri, agar tidak musnah, tidak terbakar dan sebagainya. Memelihara ahli keluarganya daripada bahaya. Ini Allah punya kerja sebenarnya. Dalam satu ayat dari surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-11, Allah mengatakan, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya ada penjaga yang bergilir-gilir di hadapannya. Bagi seseorang manusia ini ada yang Allah kirim malaikat untuk menjaga dia. Di samping malaikat raqib dan atid lah, kita tahu. Tapi ada malaikat yang memang kerjanya menjaga. Di hadapan yang di belakang, yang menjaga dia dengan perintah Allah. Ini yang Allah sebut, atau Rasulullah sebut dalam hadis-hadis juga. Ini dalam ayat Quran tadi. Dan juga kita tahu bahawa dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebut apabila seorang ni membaca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bila kita keluar rumah kita baca doa ini, maka Rasulullah menyebut seorang yang telah membaca doa ini, maka Allah mengirim malaikat untuk menjaganya. Sehingga syaitan yang berusaha untuk menyesatkannya, untuk mengacau dan mengganggunya, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan ganggu orang ini, memang dia tidak dapat diganggu. Dia tidak dapat diganggu oleh kita. Sebab apa? Sebab dia membaca doa simple, tuan-tuan. Apa dia? Dia keluar dari rumah, kita kena tahu doa. Masuk rumah, keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal, aku berserah diri kepadanya. Kita tak mampu nak menolak apa-apa kejahatan. Yang nampak pun kita tak dapat nak tolak, apalagi yang tak nampak daripada syaitan, jin yang jahat dan sebagainya. Yang nampak pun kadang-kadang kita tak tahu, tak perasan dia akan menimpa. Jadi Allah menjaga seseorang apabila dia berdoa dengan nama Allah aku berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan kekuatan yang Allah bagi, lain dengan perlindungan yang Allah bagi. Kita tengok banyak peristiwa-peristiwa yang memang kita ngeri. Orang yang lalu di bawah jambatan layang yang sedang dibuat, satu kereta yang remuk, ialah dengan izin Allah dia tak mati, sebab kena bahagian belakang. Satu lagi kisah yang orang naik motosikal itu di Indonesia lah. Jambatan sedang dalam pembinaan juga, dan besi jatuh, mati habis, berjatuh naik motosikal. Banyak lagi kisah-kisah yang kita tengok. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajar kita satu doa. Nanti kita tengok doanya. Jadi malah untuk memelihara ataupun pemeliharaan dan penjagaan inilah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa pada waktu pagi dan petang. Jadi bukan hanya sekali doa. Pagi ada doa-doa dia, petang mana selepas asar ada doanya. Pagi bila selepas subuh kita doa minta perlindungan kepada Allah SWT. Petang bila selepas asar, dan selepasnya lah. Jangan abaikan doa-doa ini. Dalam satu hadis dia katakan Rasulullah SAW ni Ibnu Umar sebenarnya, Abdullah bin Umar ni meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa ini. Dia kata apa? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti. Ini doa ni. Hai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan afiat dalam dunia dan akhirat. Afiat maksudnya keselamatan, keamanan, jauh daripada bala, jauh daripada kecelakaan.
Hai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon Engkau akan kemaafan dan keafiatan ataupun kesejahteraan. Kemaafan daripada Allah itu sangat kita perlukan. Allah ampunkan dan maafkan kita, habis. InsyaAllah Allah redha kepada kita. Kesejahteraan dalam agamaku dan duniaku. Dalam agama ni tidak ada yang kita ni tersesat dalam agama kita. Tidak ada sesuatu pun daripada agama ni yang kita abaikan. Allah pelihara kita untuk kita istiqamah dalam melakukan perintah-perintah Allah SWT. Begitu juga dalam urusan dunia. Dan pada ahliku, ahli keluargaku, selamatkanlah mereka, afiatkanlah mereka, dan juga harta-hartaku. Kita pun nak bukan hanya keluarga kita yang selamat daripada kemalangan, balak dan sebagainya, penyakit. Kita nak juga harta kita ni selamat. Harta kita pun selamat juga daripada dicuri orang, daripada kemusnahan, kebakaran. Ini semuanya. Tutupilah auratku. Aurat maksudnya benda yang kita tak suka orang tengok. Keburukan kita, kelemahan kita, keaiban kita ni. Tutupkanlah ya Allah. Amankanlah kebimbanganku. Kita bimbang ni. Dalam masa Covid ni memang kita bimbang sangat. Kita bimbang, ya Allah, jauhkanlah kami daripada Covid. Kita gunakan mask. Kita cek suhu. Kita buat penjarakan. Ini sekarang ni Masya Allah, hari ini 400 lebih ni ya Allah. Ini yang terbanyaklah setakat ini di Malaysia lah. Jangan kita bandingkan dengan negara lain. Amerika belah ribu ataupun ribuan satu hari. Brazil sama, India pun sama. Kita ni maksudnya alhamdulillah, tetapi kita tak boleh nak kata 400 tak banyak kalau dibanding dengan Amerika, India dan Brazil. Jangan kita bandingkan dengan mereka. Maksudnya kita sebelum ini sikit, tak banyak. 2 angka. Ini dah masuk 3 angka ni, makin naik. Makin naik. 300, 200, betul naik lagi 400. Ini memang Menteri Agama kita pun kena juga, Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri, dia nyatakan dia kena Covid ni. Orang-orang yang pernah dengan dia ni memang dia balik daripada Sabah. Masa pilihan raya ni kita tengok ini kelemahan kita lah. Yalah, sepatutnya pilihan raya di Sabah ni buatlah ala kadar, sederhana, tak payah kempen habis-habisan. Kalau kita tengok orang kempen ni bersalam-salaman, ini satu muhasabah. Kalau Sarawak nak buat nanti dia kata ini muhasabah. Menteri-menteri kita pun dah siap-siap dah mental mereka dan kefahaman mereka. Maksudnya kalau kita buat di Sarawak ni PRN di Sarawak kena buat ala kadar saja. Janganlah berhabis-habisan macam tu. Janganlah all out sehingga bersalam-salaman, berpeluk-pelukan. Dahlah ada SOP. Sepatutnya patuhilah SOP. Pening kepala Dr. Noh Hisham. Alah, macam mana ni? Menteri-menteri pun salam-salaman ataupun calon-calon YB pun bersalam-salaman ni. Ini satu yang menyedihkan lah. Jadi macam mana ni? Jadi yang kita tengok ni, banyak jangkitan-jangkitan ni di negeri-negeri ni kebanyakan daripada Sabah. Dari mana datang ni? Dari Sabah. 3 orang ke Sarawak beberapa hari lepas daripada Sabah juga. Tengok. Jadi kita tidak menolak takdir Allah. Tapi sebelum apa-apa berlaku, kita kena cari takdir yang baik, berusaha. Macam kata Sayyidina Umar ni, daripada takdir jahat ni kita lari ke takdir yang baik. Macam itulah. Tapi kalau sudah ditakdirkan, memang Allah telah takdirkan macam tu, tak boleh nak buat apa-apa selepas kita berusaha. Ini tidak, maksudnya habis-habisan buat macam tu. Jadi orang pun semua pening. Semua pening. Jadi ini sepatutnya tidak berlakulah selepas ini nanti insya-Allah. Jadi ala kulli hal kita mintalah pertolongan kepada Allah. Teruskan munajat, teruskan doa qunut nazilah ni. Dalam qunut nazilah ni jangan sekadar doa. Dihayati sungguh-sungguh, ya Allah minta. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wat ta'un zalazil fadan. Ya Allah, tolakkanlah daripada kami ni balak, wabak, penyakit yang berbahaya. Dan apa lagi? Gempa bumi, apa lagi? Banjir besar, kalau nak sebut banyak-banyak bala bencana lah katakan. Ya Allah, tolakkanlah daripada kami. Jadi orang yang berdoa ni kena bukan hanya sebagai simbol dia berdoa
sebagai apa namanya rutinity, pagi, petang, malam. Dia kena sungguh-sungguh, ya Allah. Orang di belakang mengamin saja. Tapi dia tergantung kepada orang yang berdoa tu, khusyuk betul-betul tu. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Kalau nak boleh menangis, menangislah. Allah manfa'anal bala wal waba. Ya Allah, tolonglah kami dari bala wabak ni. Sedang memerangi, kami sedang berperang dengannya ni, ya Allah. Tolonglah. Jadi doa ni daripada secara jamaatan, ramai-ramai, dan juga cara setiap orang ni berdoa. Setiap orang kena berdoa. Jangan menunggu, oh imam sik berdoa, aku siklah doa. Jangan imam tak berdoa, kita berdoa. Okey, kita tengok ni doa Rasulullah tadi. Ya Allah, peliharalah dan tutupilah aku daripada keaiban ataupun auratku ini. Peliharalah auratku, dan amankanlah kebimbanganku. Aku bimbang ni, ya Allah, daripada berbagai kebimbangan ni. Dan peliharalah daripada pihak di hadapanku dan di belakangku, dan daripada pihak yang akan merosakku daripada kanan dan kiriku. Dan aku berlindung dengan kebesaran engkau akan ditipu daripada bawahku. Kadang-kadang kita tengok kereta lalu jatuh dalam lubang terus. Ini berlaku di mana? Di Jepun kita tengok. Tanah tu macam apa? Bukan longsor tetapi dia macam lubang terus. Satu kereta tu memang tenggelam terus. Itu maksudnya dia apa istilah kita, kecelakaan daripada bawah. Jatuh terus masuk dalam tanah. Itu ini kes-kes yang tidak diduga. Kita tak tahu, mungkin daripada atas. Ini yang saya sebut tadilah. Jatuh daripada atas dah kena kepala. Nauzubillah min zalik. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memelihara kita, kiri kanan kita, depan belakang kita ni, daripada atas kita, daripada bawah kita. Itu masya-Allah. Doa ini mengandungi banyak permohonan mengenai pemeliharaan Allah ke atas keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia, dan menjadi pengajaran kepada orang yang beriman supaya tetap yakin kepada pemeliharaan Allah. Dia kena yakin. Berdoa ni bukan hanya doa tetapi yakin sungguh-sungguh. Sebab itu ada dalam satu hadis dia katakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kamu dikabul oleh Allah. Doa bukan yalah doa ajalah. Semoga Allah tolak kita daripada bala. Doalah. Yakin sungguh-sungguh Allah akan kabulkan. Apa-apa hajat kita yang kita minta, peribadi kita kah, isteri anak kita kah, apa-apa yang kita nak minta ni memang memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dan sudah tentulah tidak cukup dengan penuh keyakinan, tetapi penghalang-penghalang dikabulkan doa ini harus diketahui dan dihindarkan. Apa dia penghalang-penghalang doa ni? Di antaranya penghalang dikabulkan doa adalah makanan kita, makan minum kita. Apa dia makan minum kita? Yang haram jangan dimakan. Yang syubhat lah paling kurang. Yang makruh masih okey. Yang syubhat ni tak jelas antara halal dan haram. Kadang-kadang kita buat ringan je ataupun buat tak kisah makan minum ni, belilah. Kalau ikan saya tak kisah. Yang menjadi masalah di tempat kita ni, khususnya di Bintulu ini, ayam. Ini daging tak apa. Saya tanya dengan Ustaz Khalifah dulu, dia jadi pegawai hal ehwal agama, dia bagian halal haram juga sebelum ini. Kata Ustaz, macam mana tentang daging yang masuk di tempat kita ni? Dia kata daging tak payah takut kita. Setiap daging yang masuk ni memang dia sudah ditapis. Daging. Apalagi daging yang lokal tak ada masalah. Jadi daging di pub lah, jangan beli sebarang. Tahu daging di pub yang dalam apa? Box putih tu itu yang memang tak haram lah. Yang haram lah. Kita tahu kan yang orang baru sembelih dan dibawa ke situ. Jadi daging rusak lah, daging rusak. Jadi dia kata daging yang susah adalah daging ayam. Daging ayam sebab daging ayam ni orang boleh tipu ataupun boleh kelirukan orang ni. Kadang-kadang dia letak apa, ayam ni dia sudah disembelih, dia dibalut dengan halal. Siapa-siapa boleh buat. Siapa-siapa boleh buat tu. Ya, saya katakan di Bintulu ni ada beberapa tempat lah. Kita bukan nak kempen, tetapi nak memperkenalkan kepada orang-orang yang mungkin selama ini buat, yalah tak kisah beli ayam, belilah mana-mana tempat. Fali pun boleh beli, singkong boleh beli. Kadang-kadang kita tak jelas benda ini, tak payahlah kita beli. Tak payahlah beli.
Kalau di sini kan apa namanya zul ni ataupun fecos memang dia halal lah ataupun apa lagi yang kita kenal memang dia memang dapat sijil halal dan juga kita tahu dia memang ayam yang halal. Kalau yang tak halal tak payah kadang-kadang orang ni yang buat apa namanya catering ni dia beli, dia kata kenapa beli ke sini akak oh di sini murah dek, dia kata di sini mahal Yalah, saya kata dah minggu lepas kan. Jangan kita mentaliti kita ni yang penting murah. Halal haram tak kisah. Yang syubhat yang haram lagilah Yang penting murah. Ini mentaliti yang harus dibuang Kalaulah dia suatu yang memang yakin kita dia halal patuh syariah, beza 5-10 sen apa sangat. Beza 50 sen, RM1 apa sangat saya katakan Ini saya dah sebut dah minggu lepas tentang apa? Tentang takaful dan juga inilah kita nak beli ataupun nak loan dia ada ni insurans dan takaful ni ambil yang halal yang jelas tidak ada benda-benda yang syubhat, apalagi riba yang haram ni macam tu Jadi makanan ni banyak yang sebenarnya halal, tetapi kita kena yakin benda ini betul tak betul tak halal Kalau halal okey kita pun membeli benda-benda ni memang ada halal. Air pun ada halal sekarang ni. Jangan kata benda-benda yang disembelih ni kenapa perlu air ni halal? Sebab penapis ni ada cartridge. Cartridge ini ada yang di dalamnya ada tulang. Ada tulang khanzir. Ini sudah dikaji. Sebab itulah JAKIM mengeluarkan sijil halal untuk penapis-penapis air. Apa dia? Kowe ada halal. Koko ada halal. RX ada halal. Banyak lagi penapis-penapis benar-benar saya nak beli air mineral ni ataupun drinking water tengok ada halal tak. Kalau tak ada tak payah beli. Tak payah beli. Sebab dia tak banyak nak keluarkan, dia tak minta lagi dengan JAKIM tentang produk dia ni. Itu. Jadi kalau beli air macam ni tengok ada halal tak, ada halal okey. Itu sebab penapis air ni ada hubung kait dengan halal dan haram juga sebab penapis cartridge itu dalam tu ada yang dia buat daripada daging atau bukan daging tulang khinzir. Tulang khinzir. Jadi ini kena hati-hati Okey, dalam bab ayam tadi yalah kena pilihlah yang terbaik Ikan tak ada masalah daging tak ada masalah. Tapi ayam ni bagi yang catering ni yalah jangan nak mendapat untung tak banyak mana pun, tak jadi kaya dengan kita mendapat apa namanya harga yang murah bezanya RM1 ataupun RM2 dibanding yang halal ni jelas halal tak jadi kaya kata kita beli yang dia jelas halal ni pun tak jadi miskin jadi jangan tetapi dia penuh berkah saya beli mahal sikit lah tak apa biar agama saya terjaga Allah tahu apa yang kita makan ni halal atau haram. Setelah kita usaha kita tengok benda ni ialah kita tak serius tak warak istilahnya waraknya berhati-hati istilahnya warak ni bersungguh-sungguh hati sungguh-sungguh tanya orang ialah dalam kedai takkan kita tanya orang oh makcik restoran makcik ni beli ayam dari mana oh saya beli daripada Fali dia kata oh kalau betul tak jadilah saya makan memang akan berkelahi ataupun kecil hati dia itulah tanya daripada orang lain ataupun kalau kita mampu nak tanya boleh ada kawan yang memang berani kata ada kawan saya bapa 2 hari lepas kami bersembang ustaz kalau saya tanya terus terang kata akak ataupun abang beli ayam dari mana dia tanya oh saya beli di sini kata okey tak apa saya makan di sini dia kata jadi kadang-kadang kita tengok orang dah sedia macam ni tak payahlah tanya ni ini yang bungkus ni ada nasi ayam kata apa ni ayam ni dari mana itu memang menyakitkan kita jadi ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak perlu nak korek jauh-jauh sangat tetapi ada yang di bawah kemampuan dan kuasa kita boleh tanya sebelum kita membeli kita kena jelas benda ini jadi benda inilah yang menyebabkan terhalangnya doa kita Rasulullah kan sebut dalam satu hadis ada seorang laki-laki dia kata dalam satu hadis kata dia jalan dengan
penuh debu, rambutnya gusut masai, kemudian dia angkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, dan Rasulullah menyebut, dia kata apa? Masyrabuhu haram, apa lagi, malbasuhu haram, pakaiannya haram, makanannya haram, wa ghuziya bil haram, dia makan zat yang dia dapat pun daripada yang haram, fa anna yustajabalah, bagaimana doanya akan dikabulkan. Itu jadi kalau pakaian kita ni haram, makanan kita haram, maksudnya disebabkan oleh mungkin hasil pencurian kita tak halal, ataupun dia riba kah, ataupun apakah, risuah kah, memang carilah waktu yang paling mustajab, pergilah di depan Kaabah, di depan Multazam, dia tidak akan memberikan kesan apa-apa dalam pengkabulan doa. Jadi sebab itulah saya katakan, doa kepada Allah dengan penuh yakin, tetapi perhatikan juga benda-benda yang masuk dalam badan kita ni, yang halal dan haram. Makanan-makanan kita tengok kadang-kadang untuk anak-anak kita, perhatikan yang benda-benda keropok ataupun apa ni, kadang-kadang mereka beli je macam tu. Kalau kita tak jaga, terjaga, tengok dulu ada tak halal, ada tak halal. Sekurang-kurangnya halal yakin ni, macam mana nanti kalau apa-apa, mereka yang akan bertanggungjawab. Jangan susah hati, yakin akan ditanya oleh Allah, kamu mengeluarkan sijil halal, padahal ini tidak halal. Itu mereka akan bertanggungjawab. Jangan kita susah hati, dah halal, okey, kita bergantung kepada apa yang telah diisytiharkan halal. Kalau tak ada halal, ada yang memang tidak dikeluarkan sijil halal, dia kata macam ubat di hospital, itu memang tak, memang insya-Allah lah, okey. Dia kata kadang-kadang ada ubat yang memang tidak dikeluarkan halal, tetapi dia KKM kata okey, selamat, dan tidak ada pun khinzir ataupun benda-benda yang haram dalamnya, itu okey. Jadi itu usaha kita untuk menjaga agama kita, dan juga agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kedua, Allah pelihara seseorang akan agama dan imannya dari dinodai dan dikotori oleh segala yang haram, sehingga ke akhir hayatnya. Ini yang kita harapkan agar Allah memelihara kita ni, dengan kita melihara agama Allah ni, Allah akan pelihara kita ni daripada perkara-perkara yang haram yang boleh merosakkan agama kita, merosakkan maruah agama kita ni. Tetapi pemeliharaan ini banyak hubungannya dengan takwa dan amal soleh yang dikejar dengan penuh ikhlas. Memanglah kita buat ni kerana Allah, kita buat ni betul ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab itulah satu ketika Sayyidina Umar ni dalam satu doanya, Allahumma hfazni bil islami qa'iman, wa hfazni bil islami qa'idan, wa hfazni bil islami raqidan, wa la tuti' fiyya aduwan wala hasidan. Hai Tuhanku, peliharalah aku dengan Islam waktu aku berdiri, waktu aku berdiri pun peliharalah Islam ke ya Allah, dan peliharalah aku dengan Islam waktu aku duduk, dan peliharalah aku dengan Islam waktu aku tidur. Kita tidur dah tak tahu apa-apa dah, serah kepada Allah. Sebab itu sebelum tidur ni doalah kepada Allah. Bismillah ma'ahya wa amut, Bismillah ma'ahya wa amut. Baca doa, lepas tu baca ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi. Lepas tu baca 3 kul, baca 3 kul, qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tiup sampai qul a'udzu bil falaq, buat 3 kali. Rasulullah ajar kita macam ni, tiup, lepas tu disapukan ke badan kita, sebelum kita tidur. Ini memang mencabar, dalam keadaan mengantuk-antuk dah. Malah nak baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Paling kurang waktu kita tak mengantuk tu, baca doa tidur, baca ayat kursi, baca 3 kul. Lepas itu istighfar, taubat. Kita tak tahu bila kita mati, mungkin mati dalam keadaan tidur. Istighfar, taubat kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Untuk ucap kalimah syahadah sebelum tidur. Jangan kita mati, inilah ucapan terakhir kita, itu kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu tidur, mati. Dah mengucap dah tadi, dah mengucap dah. Itu Jadi itulah, betul tidur ni kita peminta Allah jaga kita, Allah jaga kita. Dan memang di dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyebut apabila seseorang membaca surah ayat kursi sebelum dia tidur ni, Allah akan kirim malaikat menjaga dia daripada malam sampai waktu pagi. Waktu pagi. Ini Jadi kalau tak baca itu memang macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang
mengigau lah, mengigau. Ada tak baca ayat kursi? Ada tak baca doa? Tak ada. Memanglah. Kalau orang tua dulu dia ajak sebelum tidur cuci kaki. Cuci kaki. Tapi dia lupa nak ajar doa. Kesian juga. Tapi baguslah. Kaki kita ni kotor mungkin bijak-bijak. Cuci kaki. Maksudnya beruduk kalau nak. Kalau yang nak sempurna lagi. Lepas tu nak tidur baca doa. Baca doa. Tidur. Baca ayat kursi. 3 kul ni Rasulullah memang buat ni. 3 kul ni. Tiup. Lepas tu tambahannya untuk kita inilah istighfar. Sebab kita banyak doa ni. Istighfar. Kalau untuk fadilah khamsah ditambah lagi. Maafkan semua orang dia kata. Maafkan semua orang sebelum kita tidur ni. Itu mungkin kita nak buat, mampu buat, buatlah. Kalau tak buat, kita apa. Tapi elok kalau mampu buat. Tapi sekurang-kurangnya istighfar dan taubat. Dan juga kalau boleh salawat. Lepas tu banyak jadi banyak baca sebelum tidur ni. Tak larat. Bacalah apa yang mampu. Tapi doa jangan apa, jangan tertinggal. Ayat kursi jangan tertinggal. Kemudian apa lagi? 2 kalimah syahadah. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidurlah. Tapi yang mampu lagi memang paling baiklah baca surah Al-Mulk. Tiap malam sebelum tidur ni. Sebelum dia pergi ke ini, duduk baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi bi yadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Sampai akhir. Kalau lama-lama dah hafal lah, baca aja. Duduk sebelum tidur baca. Siapa yang membaca ini dalam hadis yang sahih, maka dia akan selamat daripada azab kubur. Ini azab kubur ni adalah satu fitnah yang memang kalau orang yang tidak menjaga, tidak menjaga amalnya, memang dia akan kena azab kubur. Dapat hempitan kubur. Nauzubillah min zalik. Jadi di antaranya al-munjiyat yang menyelamatkan kita daripada azab kubur adalah membaca surah Al-Mulk ataupun surah Tabarak. Bacalah, hafallah insya-Allah. Tapi makin banyaklah tapi kita buat perlahan-lahan lah. Lama kelamaan kita akan dapat mengamalkan ini. Itu mungkin tidak tiap malam mula-mula sikit-sikit, lama kelamaan kita boleh baca. Tentang ayat kursi tadi, hadis sahih juga menyebut bagaimana kita ni kena membaca setiap hari ni selepas solat. Selepas kita baca istighfar, baca apa yang zikir-zikir ni, sebelum ni kita bawa irid ni, subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar, baca ayat kursi. Ayat kursi jangan tertinggal setiap lepas solat. Dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebut tidak ada yang menghalang seseorang daripada syurga melainkan kematian. Maksudnya tidak ada satu yang boleh menghalang dia. Kalau memang dia baca ayat kursi ni, memang selepas dia mati dia akan masuk syurga nanti. Maksudnya dalam jangka yang nantilah di akhirat dia setiap kali mengamal ayat kursi ni selepas solat. Jadi faedah ataupun fadilat membaca ayat kursi ni masuk syurga. Besarkah pahala dia? Besar. Sehingga Allah memasukkan kita dalam syurga. Jadi dalam sehari itu paling kurang ni sembahyang kita 5 kali. Paling kurang 6 kali lah. Selepas sembahyang dan sebelum kita tidur 6 kali paling kurang. Kalau nak baca lebih lagi elok. Itu Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita memperbaiki amal kita, berlindung kepada Allah, banyakkan munajat, banyakkan istighfar, bertaubat, minta tolong kepada Allah, perbaiki diri kita dengan kita selalu duduk dalam majlis ilmu, mendengar wasiat, mendengar pesanan daripada ulama dan mendengar ayat-ayat Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Kita akan meningkat diri kita, meningkat ilmu kita, meningkat keimanan dan ketakwaan kita insya-Allah. Jadi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.